Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu nak tunjukkan contoh soalan penyelesaian masalah yang cikgu ambil soalan ini daripada buku teks kamu. Okey, buku teks bahagian belakang akhir topik bab 6 soalan nombor 7 dan soalan nombor 8. Okey. Tapi sebelum tu, cikgu imbas kembali apa yang kamu perlu hafal dalam bab ini. Okay, istilah-istilah penting ni yang kamu perlu hafal. Yang ini sedikit sebanyak sebenarnya membantu kita untuk menjawab soalan, contoh soalan penyelesaian tadilah. Okay, so kamu perlu kena pasti dia punya kata kuncinya. Okey, maksudnya kata kunci itu menunjukkan simbol apa. Okey, ini kalau kamu susah nak faham, okey, sekurang-kurangnya apa dia punya simbol yang perlu kamu buat, kalau boleh hafal yang ini. Okey, istilah penting ni. Okey, kita terus kepada soalan. Kita tengok soalan nombor 7 dahulu, iaitu Puan Jasmine merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit dua jenis baju kurung, iaitu baju kurung pesak dan baju kurung moden. Okey, so ada dua jenis baju yang dijahit. Okey, katakan Puan Jasmine menjahit. Okey, nampak kat sini digunakan X. X helai baju kurung pesak. Okey, nampak Maksudnya X itu menunjukkan bilangan baju kurung pesak yang dijahit. Okey, bilangan ataupun jumlah nanti bilangan. Jumlah kalau kita tambah kan. Okey, bilangan baju kurung pesak dan Y pula adalah bilangan helai baju kurung moden. Okey, jadi X dengan Y ni kamu kena gunakan simbolnya selepas ini. Okey, pada satu bulan tertentu, maklumat di bawah berkaitan dengan jahitan kedua-dua jenis baju kurung. Okey, pada bulan tersebut. Okey, tengok yang pertama, jumlah baju kurung yang dijahit ialah selebih-lebihnya 40 helai. Okey, nampak perkataan di sini selebih-lebihnya. Okey, selebih-lebihnya. Apa maksud selebih-lebihnya? Okey. Kalau tengok kat tadi, selebih-lebihnya maksudnya at most. Kalau dalam bahasa Inggeris ni dia kata at most, paling tinggi je. Dia tak boleh lebih daripada itu. Maksudnya kalau kita tengok balik tadi, okey, kita tunjuk balik selebih-lebihnya. Okey, at most, selebih-lebihnya maksudnya simbol yang kita akan gunakan adalah simbol lebih, kecil dan sama dengan. Okey, itu maksudnya awak kena hafal macam tu lah. Okey, kita kena hafal benda tu kalau tak boleh faham dengan mudah. So, selebih-lebihnya ini simbolnya kita akan gunakan lebih kecil dan sama dengan. Okey, so jumlah baju kurung yang dijahit. Maksudnya jumlah baju kurung, maksudnya di sini jumlah X, jumlah baju kurung pesak, tambah jumlah ataupun bilangan helai baju kurung moden yang dijahit. Selebih-lebihnya maksudnya lebih kecil dan sama dengan 40 helai. Nampak? Kita keluarkan daripada ayat tu, kita keluarkan jadikan ketaksamaan begini. Okey. B. Bilangan maksimum baju kurung pesak ialah 25. Okey, baju kurung pesak. So, baju kurung pesak ini adalah X. Bilangan maksimum. Okey. So, kalau bilangan maksimum maksudnya X. Maksimum maksudnya paling tinggi, betul tak? Okey, maksimum maksudnya nilai yang paling tinggi adalah 25. Jadi mestilah nilainya lebih sama dengan 25 atau kurang, iaitu X lebih kecil dan sama dengan 25. Okey, tengok balik tadi nota. Kalau awak nak tengok balik nota, okey, yang cikgu suruh hafal ni maksimum, nampak maksimum kita gunakan lebih kecil dan sama dengan. Okey. Dan yang ketiga, bilangan minimum baju kurung moden ialah bilangan minimum. Okey, minimum maksudnya
lebih besar dan sama. Baju kurung moden kita gunakan simbol apa? Y. Okey, so ini adalah Y lebih besar dan sama dengan 10 helai. Okey, refer balik nota cikgu bagi tadi. Ya, jadi kalau kamu hafal benda tadi, okay, minimum, maksimum lebih kecil dan sama, minimum lebih besar dan sama, kamu hafal dia punya simbol-simbol itu, maksudnya senanglah kamu nak tulis saja terus. Okay? Okay, so sekarang tulis. Yang pertama, tulis 3 ketaksamaan selain daripada Y lebih besar daripada kosong dan X lebih besar dan sama daripada kosong. Okay, jadi inilah ketiga-tiga ketaksamaannya, iaitu yang pertama tadi, X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 40. Okay, yang kedua adalah X lebih kecil dan sama dengan 25. Dan yang ketiga adalah Y lebih besar dan sama dengan 10. Okey, so selesa nombor 1 dan nombor 2, lukis dan lorek rantau sekunya yang memuaskan ketaksamaan linear yang dibina. Okey, lukis dan lorek. Jadi, cikgu dah sediakan kat sini paksi X dan paksi Y untuk kita lukis dan lepas ni kita akan cari persamaan dia. Okey, so kita mulakan dengan paksi kita. Andaikan cikgu letakkan skala 10 kat sini 20, 30, 40, 50. Ini pun sama. 10. Okey, 2 unit mewakili 10 helai bagi X dan sama juga untuk Y. Okey, sekarang cikgu buat dulu garis lurus untuk X tambah Y sama dengan 40. So, bila kita nak lukis garis lurus kita andaikan ketaksamaan kita sama dengan lah. Okay, X tambah Y sama dengan 40. So, macam mana kita nak lukis? Ingat lagi tak? Macam mana cikgu ajar macam kita nak lukis? Kita buat jadual kan? Okay, kita buatlah jadual. Okay. Jadual tu paling tak perlu banyak-banyak titiknya. Kita perlukan 2 saja. Titik dah cukup dah. Okey, 2 titik saja kat situ. So, letakkanlah X, ini Y. Okey. So, andai kata cikgu ambil X kosong dan Y sama kosong. Jadi, awak gantikan. Bila X kosong, X sama dengan kosong. Jadi, kosong tambah Y sama dengan 40. So, Y sama dengan 40. So, Y ni 40. Dan sama juga kalau Y sama dengan kosong, X ni berapa? X pun sama dengan 40. Betul tak? X sama dengan 40. Jadi kat sini 40 lah. Ni nampak Jadual ini kena bina sendiri. Okey. Okey, yang kedua, persamaan kita yang kedua ni tak ada masalah sebab terus kita boleh cari persamaan X sama dengan 25. Okey. Dan satu lagi yang ketiga, kita terus boleh cari Y sama dengan 10. Okey, so tak perlu kira, tak perlu buat jadual dah yang tu. Jadi, kita teruskan. Okey, contoh cikgu ambil yang pertama dahulu, iaitu bila X kosong, Y 40, di sini titik dia. Dan bila X 40, Y kosong. So, itu titiknya. Kita plotkan 2 point yang kita cari tadi. Kemudian kita buat garis lurusnya. Okey. Tulis persamaan dia. Yang ini adalah X tambah Y sama dengan 40. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah X sama dengan 25. Mana dia X sama dengan 25? Maksudnya garisan itu menegak. Okey, X sama dengan 25 di antara ni. Okey, nampak So, lukislah garisan X sama dengan 25 di sini. Ini X sama dengan 25. Dan double check juga, okey, adakah kita perlu buat solid line atau dotted line macam tu. So, semuanya adalah mesti ada, semua ada tanda sama dengan. Jadi, tak ada masalah lah.
So kamu kena check juga yang tu jangan terleka buat. Rupanya ada yang satu ni Y lebih besar sahaja, tak ada sama dengan tu dah salah dah. Okey, dan last kali adalah Y sama dengan 10. So ini Y sama dengan 10 kat sini. Okey, buat garisan dan tuliskan Y sama dengan 10. Itu langkah-langkah kita nak lukis graf kita, ketaksamaan kita tadi. Kita lukis dalam bentuk persamaan linear dahulu. Okey, sekarang kita nak lorekkan. Okey, bila nak lorekkan, kita akan tengok balik persamaan kita yang ini. Okey, contoh, cikgu pergi yang pertama dahulu. Iaitu yang pertama, X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 40. Okey, di mana tempat lebih kecil? Okey, tengok garisan X tambah Y sama dengan 40 ni. Okey, lebih kecil maksudnya kita perlu lorekkan ke atas atau ke bawah. Kalau lebih kecil dan sama, maksudnya kita akan lorekkan ke bawah garisan dia. Okey, bawah garisan. So tempat di kat sini, ini boleh kena, ini pun kena. Cikgu tandakan ruang-ruang dia, okey? Supaya nanti kita senang nak cari. Okey, dan ingat bila kita nak tentukan kalau ada X dengan Y ni, kita kena ambil daripada sebelah sisi Y yang positif. Okey? Daripada sisi Y yang positif. Kalau X ada masalah lah, X kita tengok je. Okey, untuk X sama dengan 25. Okey, X lebih kecil. Tanda lebih kecil. Lebih kecil maksudnya dia sebelah kiri. Kalau lebih besar, dia akan pergi ke sebelah kanan. Okey, ini lebih besar, ini sebelah kiri akan jadi lebih kecil. Okey, macam kita tengok number line kita lah. So, X lebih kecil berada di sebelah daripada garisan 25 tu. Okey, nampak Dan satu lagi, Y lebih besar dan sama dengan 10. Y lebih besar, tengok garisan Y sama dengan 10, lebih besar ke atas. Okay, nampak tak di mana ruangan yang kita kena lorekkan? Maksudnya ketiga-tiga memenuhi ketaksamaan tadilah, memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan tadi. Nampak bentuk segi empat dalam sini. Okey, boleh tak cikgu highlight tak nampak? Okey, sekejap So, kawasan mana? Cikgu padam dulu yang tak berkaitan. So, kamu boleh nampak mana tempat yang kita perlu lorekkan. Okey, nampak tak ketiga-tiganya bertemu kat sini. So, inilah kawasan yang kamu kena lorekkan. Okey, so ambil pembaris dan pensel. Kamu lorekkan, kemas-kemas, cantik-cantik. Okey, lorekkan dia. Okey, cikgu terpaksa tunjukkan cara lorekkan sebab ada pelajar dia tak lorekkan, dia warna sampai terlalu comot kan. Jangan terlalu comot. Okey, lorekkan itu kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan tadi. Okay, nampak Okey, so itu adalah kawasannya. Boleh? Okey, tengok balik soalan. Lukis dah, lorekkan rantau sepunya dah. Okey, so settle nombor 2. Soalan nombor 3, daripada graf tentukan bilangan minimum. Okey, ini kita nak jawab soalan dah. Okey, daripada graf tentukan bilangan minimum dan bilangan maksimum baju kurung moden yang mungkin dijahit jika bilangan baju kurung pesak ialah 10 helai. Okey, sekarang yang mana pesak, yang mana moden? Okay, kat sini pesak adalah X. Okay, cikgu labelkan sikit kat sini supaya tak terkeliru. Pesak ni adalah X, ini kurung pesak. Ini adalah kurung moden. Okay, sekarang dia kata dia tentukan bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden. Apabila yang mungkin dijahit jika bilangan kurung pesak ialah 10. Jadi, sekarang daripada graf ini, kamu kena cari dulu mana kurung pesak. 10 helai kurung pesak tu. Okey, kat mana tempat dia? Kurung pesak 10 Okey, tengok mana kurung pesak 10. Maksudnya awak cari mana bilangan 10 helai tu. Okay, nampak sini? Okey. So, buat satu garisan.
Okey, cikgu lebih suka buat dotted line supaya tak keliru dengan yang tu. Okey, kita buat garis putus-putus macam tu. Okey, nampak garis putus-putus. Garis putus-putus. Okey, nampak tak rantau, okey, titik yang pertama yang dia jumpa tu, okey, itu adalah titik minimumnya. Dan kalau kamu pergi lagi ke atas, kamu jumpa had ataupun sempadan bagi rantau tadi, itu adalah titik maksimum dia. Jadi, apabila kurung pesak kita adalah 10 helai, okey, berapa helai kurung moden? So, awak tengok yang minimum ni kat sini. So, minimum dia adalah 10 dan maksimumnya adalah 30. So, bila soalan dikata daripada graf, silalah tunjuk sikit yang kamu cari daripada graf. Okey, bukan kamu kira. Maksudnya, kamu perlu tunjukkan yang kamu cari daripada graf. So, cikgu lukiskan dotted line itu supaya pemeriksa tahu kamu cari daripada graf. Okey, so sekarang tulislah sedikit dalam ruangan jawapan kamu untuk soalan apa ni? Soalan nombor 3. Okay, so soalan nombor 3, tulis kat sini Cikgu tulis kat sini. Soalan nombor 3, bilangan ni bilangan kurung moden. Okey. Minimum sama dengan berapa tadi? 10 helai. Dan bilangan maksimum sama dengan 30 helai. Boleh? Dah menjawab soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 4. Okey. Harga jahitan sehelai baju kurung pesak ialah RM50. Okey, kurung pesak RM50. Okey, dan baju kurung moden ialah RM75. Okey, harga bagi kurung pesak. Kurung pesak kita apa? Kurung pesak adalah X dan kurung moden adalah Y. So, harga untuk menempah jahitan tu, tempahan ni adalah 50 untuk kurung pesak dan moden 75. Okey, berdasarkan rantau sepunya kita lorekkan tadi. Okey, rantau sepunya kita lorekkan tadi. Hitung pendapatan maksimum. Maksudnya dia nak pendapatan paling tinggi yang dapat dijanakan oleh Puan Jasmine jika beliau berjaya menjahit, ini maklumat yang seterusnya, 15 helai baju kurung pesak. Okey, kenal balik kurung pesak tu simbol dia apa? Simbolnya adalah X. Okey, maksudnya dia berjaya menjahit 15 kurung pesak. Jadi berapa jumlah maksimum? Kita nak pendapatan yang maksimum, kita carilah jumlah maksimum yang dia boleh jahit kurung moden. Itu maksud dia di sini. Okay? So kat sini konsep dia lebih kurang sama dengan nombor 3 tadi, iaitu kita cari dahulu bilangan baju kurung pesak yang 15 ni dan kita dragkan kita punya garisan. Okay, so kurung pesak kita adalah X. Mana dia X? Yang 5. Okay. Warna orange. Okay, so kita cari mana dia X sama dengan 15. Okay, 15 tadi kan? 15. Okay, jadi kita nak pendapatan maksimum, mestilah kita akan ambil bilangan yang maksimum. Betul tak? So, ini adalah X sama dengan 15. So, kita akan trackkan dia. Okay, kalau kita berhenti sampai sini, rantau ini dia akan bagi 10 helai saja kita perlu jahit. Jadi 10 darab 75, maksudnya kita tak akan dapat lagi pendapatan yang maksimum. Jadi kita kena drag lagi, carilah bilangan yang maksimum yang dia boleh jahit untuk kurung moden, iaitu ujung rantau tu, sempadan atas bagi rantau tersebutlah. Okey, bila X sama dengan 15. So dragkan awak punya cari nilai Y-nya berapa. So di sini Y-nya adalah Y sama dengan berapa ni? 25. Betul tak? Bila X sama dengan 15, Y sama dengan 25. Okey?
Jadi nombor 4, soalan nombor 4, kita tulislah sedikit kat sini pengiraan dia untuk dapatkan pendapatan maksimum. Okey, jadi kita ambil pendapatan maksimum mestilah apa ni? Allah Akbar sebenarnya. Jumlah bilangan helai kurung pesak. Contohnya cikgu ambil lah kurung pesak ni 15, betul tak? 15 helai kurung pesak didarabkan dengan harga dia. Okey, kita tambahlah dengan berapa helai kurung moden tadi, iaitu 25 helai kurung moden, darabkan dengan harga. So itulah pendapatan yang diperolehi oleh siapa tadi? Puan Jasmine. Pendapatan dia. Okey, iaitu kita darabkan dengan harga sepasang. Boleh? So berapa bilangannya? 15 helai bagi kurung pesak, jadi 15 darabkan dengan kurung pesak, harganya RM50. Betul? Dan kurung moden berapa helai kita cari tadi? 25 untuk dapatkan maksimum pendapatan. Dan darabkan dengan harga dia adalah RM75. So totalnya kamu akan kliklah cari. So nilai pendapatan yang diperolehi adalah RM RM2,625. Okey, so ini pendapatan, letakkan dalam RM lah. Nampak? Okey, so kamu dapatkan pendapatannya iaitu dengan cara mendarabkan harga dengan bilangan helai yang dijahitnya. Boleh? So ini jawapan untuk soalan nombor 4. Okey. Ini jawapan untuk soalan nombor 3. Ini jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, nombor 2 ni. Sampai sini ya nombor 2. Okey, nombor 2 ni sampailah graf kita tadi. Dan ini soalan nombor 1. So dia padam kayak ni. Ini soalan nombor 1. Boleh? Okey. So, soalan nombor 8 cikgu tinggalkan untuk kamu cuba. Okey, sekiranya kamu masih lagi tak dapat mencari ketaksamaannya, kamu boleh bagi tahu cikgu, cikgu bincang semula. Okey? So, sampai berjumpa lagi. Selamat mencuba semua.